Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mendakwa mempunyai bukti bergambar, video, mesej serta email berkait peranan individu dikenali sebagai Datuk Botak yang dikatakan cuba memujuk serta menawarkan habuan tertentu kepada Ahli Parlimen Pembangkang untuk beralih sokongan kepada Perdana Menteri. Ahli Parlimen Macang itu berkata, semua bukti berkenaan telah disertakan dalam laporan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Katanya, saya juga ingin menyanggah kenyataan Datuk Dr. Suhaila Abdul Rahman, Ahli Parlimen Labuan berkenaan penafian peranan Datuk Botak yang mengugut menjanjikan projek dan habuan wang tunai kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Sebaliknya, ahli-ahli Parlimen Bersatu khususnya turut dipujuk untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana habuannya adalah peruntukan Parlimen. Malah ahli Parlimen Labuan juga telah mendakwa ditawarkan jawatan Menteri Wilayah Persekutuan kerana memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Sementara itu, Wan Ahmad Faizal turut menafikan ada mengeluarkan kenyataan memfitnah bekas setiausaha politik Anwar, Datuk Farhash Wafar Salvador. Sebaliknya mendakwa beliau sekadar membacakan satu laporan polis. Katanya, oleh itu saya mengalu-alukan laporan polis dibuat oleh beliau, Farhash, supaya perkara ini dapat disiasat sepenuhnya. Jangan pula pisang berbuah dua kali. Berkenaan dengan tindakan beliau mahu menyaman, saya bersedia menghadapi tuntutannya. Namun jangan pula beliau menggunakan aparatus kerajaan seperti SPRM dan PDRM untuk menyerang saya seperti yang banyak berlaku baru-baru ini. Masalah dalaman dan tekanan kewangan disebabkan akaun parti dibekukan. Susulan siasatan pihak berkuasa, mungkin punca 4 ahli Parlimen Bersatu mengubah sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka disusuli ramai lagi. Penganalisis politik tidak menolak kemungkinan prestasi bersatu dan tindak tanduk beberapa pemimpin parti menyebabkan ketidaktentuan yang menghaki sokongan ramai, ditambah pula dengan tawaran dan prestasi kerajaan perpaduan yang semakin meyakinkan. 4 ahli Parlimen Perikatan Nasional mewakili Bersatu yang menyatakan sokongan kepada kepimpinan Anwar sebelum ini, masing-masing seorang dari Perak dan Labuan serta 2 dari Kelantan atas alasan demi kepentingan pengundi dan pembangunan di kawasan masing-masing, namun masih kekal bersama parti. Mereka ialah Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaila Abdul Rahman, Ahli Parlimen Gua Musa, Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Jeli, Zahari Kecil. Bagi pensyarah kanan program Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Jamai Hamil, tindakan 4 ahli Parlimen Bersatu menyokong kepimpinan Anwar memang mencalat imej parti, walaupun langkah mereka didakwa untuk menjaga kawasan dan pengundi. Katanya apa yang dilakukan mereka wajar kerana parti sendiri gagal salur bantuan kewangan selepas akaun yang dibekukan. Tindakan mereka tentu beri impak kepada Bersatu, jejas imej parti itu dan PN, memberi gambaran seolah-olah parti tiada keupayaan menahan ahli Parlimen sendiri daripada menyokong kerajaan. Ia juga menggambarkan parti gagal bantu ahli Parlimen sendiri dengan bantuan kewangan dan peruntukan, secara tidak langsung menggambarkan Bersatu lemah ada upaya daya mengikat ahli Parlimen sendiri. Saya fikir tindakan 4 ahli Parlimen itu memberi kelebihan kepada mereka sendiri. Mereka berusaha mendapatkan peruntukan untuk kawasan walaupun mencalar imej parti sendiri. Ini bukti mereka gigih mendapatkan dana untuk rakyat di kawasan. Sebagai parti baru, beliau mengakui Bersatu tidak mempunyai ramai pemimpin yang berkeupayaan untuk diketengahkan. Malah dalam isu 4 ahli Parlimen terbabit, ada kemungkinan mereka sendiri tidak menjangka boleh menang pada pilihan raya umum lalu. Jamai menjangkakan aliran sokongan kepada kerajaan perpaduan dan Perdana Menteri boleh berlarutan demi kepentingan masyarakat dan kawasan diwakili kerana tiada bantuan kewangan daripada parti sendiri. Namun ahli Parlimen yang membuat demikian dijangka setia dengan parti. Seorang lagi penganalisis politik, Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, melihat apa yang berlaku ada kaitan dengan kepercayaan kepada pimpinan parti. Apatah lagi Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri tidak menjadi ketua pembangkang di Dewan Rakyat. Katanya Muhyiddin menyerahkan tugas itu kepada Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tindak tanduk Hamzah dilihat seakan menyaingi pemimpin utama dalam Perikatan Nasional. Selain itu, PN pernah janji akan ambil alih kerajaan pada Ogos lalu. Namun tiada apa berlaku. Ini menimbulkan isu ketidakpercayaan terhadap pimpinan PN. Jadi keputusan ahli Parlimen Bersatu sokong Perdana Menteri mungkin kerana hilang kepercayaan kepada pimpinan PN. Zaharuddin berkata masalah kewangan Bersatu selepas akaun parti dibekukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyebabkan ahli Parlimen mereka sukar mendapat dana daripada parti dan tercari-cari sumber kewangan untuk kawasan dan pengundi masing-masing. Katanya PN pula dilihat sombong, enggan berunding dengan kerajaan dalam isu peruntukan, menyebabkan ada ahli Parlimen mereka kecewa. Bukan wajib bagi kerajaan selalu bantuan kewangan kepada kawasan Parlimen, namun tak salah jika ada rundingan, malah jika ada perjanjian pun, kerana ini bantuan untuk manfaat rakyat. Keputusan melantik Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang
merupakan hasil konsensus oleh Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Perikatan Nasional. Ketua Penerangan PN Wilayah Persekutuan, Mahathir Mohamad Rais berkata, ia menjadi bukti bahawa PN mengamalkan pendekatan kepimpinan melibatkan musyawarah kebersamaan dalam sesuatu keputusan. Menurutnya, seorang pemimpin yang baik tidak hanya efektif dalam mengelola tugas dan tanggungjawab, tetapi juga mampu mendorong dan melahirkan pemimpin lain yang lebih baik. Katanya dalam menilai kritikan Tan Sri Shahid Abdul Samad terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita perlu melihatnya dari perspektif yang lebih luas, ini termasuk memahami politik dunia dan prinsip kepimpinan dalam Islam. Kepimpinan yang baik seperti yang ditunjukkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan, memiliki visi yang inklusif dan mengelola dengan cara yang adil. Beliau berkata demikian ketika mengulas kritikan bekas Ketua UMNO bahagian Johor Bahru Tan Sri Shahid Abdul Samad bahawa sokongan 4 ahli Parlimen PN tidak akan beralih sekiranya tanggungjawab sebagai Ketua Pembangkang digalas oleh pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jelasnya ini menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin sebagai seorang negarawan menghargai pentingnya kerjasama dan persetujuan bersama dalam proses kepimpinan. Dalam pandangan pertama, ia tampak sebagai langkah yang merugikan. Katanya, namun bagi seorang pemain catur yang handal, setiap langkah memiliki maksud dan tujuan yang lebih jauh. Tambahnya, PN kini dilihat berupaya menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam pengambilan keputusan. Katanya, keputusan yang diambil secara kolektif seperti ini seringkali lebih mewakili berbagai sudut pandangan yang dapat menyebabkan solusi yang lebih inklusif dan holistik untuk tantangan yang dihadapi. Mahathir berkata dari sudut pandangan Islam, pendekatan ini mencerminkan prinsip syura, iaitu konsultasi dan diskusi bersama dalam pengambilan keputusan. Katanya ini menunjukkan bahawa pengerusi dan kepimpinan PN menghargai prinsip demokrasi dan kebersamaan dalam mengelola urusan politik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rakyat yang melihat keikhlasan dalam kepimpinan Tan Sri Muhyiddin mungkin merasakan adanya perbezaan signifikasi dalam cara pengelola politik dan pemerintahan berbanding kepimpinan UMNO. Pemimpin yang dianggap ikhlas dan berdedikasi untuk kesejahteraan rakyat dan negara biasanya akan mendapat dukungan yang lebih kuat dari masyarakat.